Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia Doktor selaku pengurusi surau, seterusnya ahli jawatankuasa surau, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Boleh tukar mic yang saya jadi imam tadi, tak nampak jelas lagi. Ini tak clear kan? Boleh. Simpang siur dah kabel. Yang ni okey kan? Teknikal pun penceramah kena buat. Dia doktor pakar mana tahu benda ni. Baik. Ini clear kan? Senang sikit. Kalau tak saya kena cakap dekat, kena cakap kuat. Maklumlah, ada yang panca indera dia okey, ada yang dah lama pakai, jadi tak berapa nak tangkap. Jadi terima kasih saya rakamkan kepada Jawatankuasa Surau kerana menjemput saya untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini, majlis ceramah perdana. Ya, tajuk yang diberikan adalah mengenai perihal pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan bagaimana kita nak menginsafi watak-watak utama dalam peristiwa korban ini. Sebelum kita pergi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, saya ingin mengajak ibu ayah sama-sama kita melihat kepada korban yang pertama sekali dilakukan oleh dalam sejarah manusia, iaitu korban yang dilakukan oleh salah seorang putera Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita tahu Nabi Allah Adam alaihi salam setelah diantar ke permukaan bumi ini bersama Hawa, maka Adam dan Hawa hidup di atas permukaan bumi sebagai seorang suami isteri. Memang itulah pasangan. Adam dan Hawa dikurniakan putera dan puteri seramai 40 orang. Dan Hawa setiap kali pregnant dia akan melahirkan anak yang kembar. So 20 kali Hawa bersalin, setiap kali bersalin kembar. So 40 orang. 40 orang zaman itu syariat Nabi Allah Adam alaihi salam dia boleh kahwin cross. Qabil dan Habil kembar dia. Qabil ada kembar, Habil ada kembar. So kembar Qabil akan kahwin dengan Habil, Habil akan kahwin dengan kembar Qabil. So di cross, itu syariat. Tapi disebabkan salah seorang itu tidak setuju untuk berkahwin dengan kembar yang bukan kembar dia, dia nak kahwin juga dengan kembar dia. Dia tak nak kahwin dengan kembar dengan pasangan abang dia. Sebab mengikut beberapa riwayat tak berapa menarik begitulah. Manusia di zaman itu pun sudah berebut untuk mencari pasangan hidup. Kita Qabil dan Habil ini nama mereka tak dimention dalam mana-mana hadis yang sahih. Ada di dalam riwayat Old Testament yang kita gelar sebagai Taurat ataupun dalam riwayat Bani Israel. Dia dalam pengajian tafsir bila kita belajar, bila kita ambil riwayat-riwayat ini, sekiranya riwayat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita boleh rujuk, kita boleh baca, kita boleh ambil faedah. Apabila riwayat Israiliyat ataupun riwayat dicedok daripada Old Testament, dia memberi interpretasi yang salah kepada tafsir ataupun pada syariat, maka pada masa itu kita tak boleh ambil lah riwayat-riwayat daripada Bani Israel. So kita ambil macam ni, bila sekadar nama, sekadar tempat, sekadar benda-benda yang berkaitan dengan tidak ada ganggu gugat atau tidak ada campur tangan dalam syariat, maka kita boleh terima. Termasuklah Qabil dan Habil.
40 nama anak Nabi Adam alaihi salam telah disenaraikan satu persatu dalam kitab-kitab Taurat. Bila Nabi Adam alaihi salam, syariat Nabi Allah Adam alaihi salam, anak mereka boleh kahwin cross, maka Qabil ini dia tak nak terima kembar Habil sebagai pasangan dia. Dia nak kahwin juga dengan pasangan dia sendiri atau kembar dia sendiri. Maka berlakulah pertembungan. Pertembungan apa? Pertembungan itu Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Maidah bermula daripada ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang bermaksud, bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad mengenai kisah dua putera Adam alaihi salam, yang mana kisah mereka itu benar, bil haq. Jangan ada tokok tambah, jangan ada perubahan pada jalan cerita. Idh qarraba qurbana, kedua-dua mereka telah melakukan korban. Mengikut riwayat, Qabil seorang pengembala, Qabil seorang petani, Habil ni seorang penternak. Qabil seorang petani, Habil seorang penternak. Kedua-dua mereka buat persembahan. Bawa yang Qabil ini, dia bawa hasil tanaman dia, dan manakala Habil dia bawa hasil ternakan dia. Diriwayatkan Habil bawa seekor kambing yang sehat lagi berisi, manakala Qabil dia bawa hasil tuaian yang sudah agak tak elok, macam expired. Allah Subhanahu wa taala datangkan semacam kilat untuk menyambar kambing kibas yang dibawa oleh Habil. Daripada situ dia menjadi petunjuk bahawa Allah terima salah seorang punya amalan dan salah seorang berikutnya tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah nak beritahu, wahai Qabil, wahai Habil, wahai manusia keseluruhan, kisah kedua putera Nabi Adam alaihi salam adalah menjadi indikator Allah Subhanahu wa taala hanya saja terima ibadat yang dilakukan oleh seseorang yang ada takwa. Ibadat dibuat itu ada takwa, ada rasa takut kepada Allah. Takwa ini mengikut Sayyidina Ali. Pernah di Sayyidina Ali pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma makna takwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadamman arba'ata asya." Takwa ini ada 4 rukun. Pertama sekali, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, buat persiapan jumpa Allah. So ada 4. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, baca dan beramal dengan Al-Quran, buat persiapan jumpa Allah. 4 sendi ini adalah pelengkap bagi takwa. Kalau salah satunya jatuh atau gugur ataupun hilang atau dihilangkan, maka cacatlah takwa dia. Yang mana hasil mahsul daripada takwa itu yang kita biasa dengar sebagai God conscious. Dhamirun aiqadathu khasyatullah. Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. So itu kesimpulan. Jadi kalau naluri fitrah manusia ini, dia sedar ada Tuhan, dia tak akan buat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Atau dalam ibadah korban tadi tu, Qabil dan Habil memperlihatkan siapakah yang paling baik takwa dia. Walaupun anak Nabi, walaupun anak Rasul, tetapi dia tidak mewarisi, tidak boleh diwarisi. So Allah Subhanahu wa taala beri satu gambaran bahawa Allah sebenarnya akan terima daripada orang yang buat amalan ada takwa dalam diri dia. You nak jadi jawatankuasa surau, you nak jadi jawatankuasa penduduk, you nak jadi pemimpin, you nak jadi siapa saja, kalau tak ada nilai takwa, payahlah, susah. Campak mana pun dia tak jadi baik, dia jadi jahat. Sampai mana, letak manalah dia kalau tak ada iman, tak ada God conscious tadi kan. Cakaplah, bawalah, bagilah syarahan integriti ke, bawalah apa saja bentuk kursus 3 hari 2 malam, tidurkan dalam kubur yang olok-olok, keluar balik
kita ada buat kajian terhadap orang-orang yang salah, telah disabitkan salah, ambil salah kerana kesalahan rasuah. Kita buat temu bual di penjara, sedang mengikuti hukuman. Percaya atau tidak, 75% membuat pengakuan sekiranya ada peluang dia akan ambil lagi. Can you imagine that? Dia lalui hukuman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, keluar besok dapat balik kerja, ada peluang dia akan sapu lagi. So, bila tak ada takwa, susah nak dibaiki. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah sebenarnya akan terima daripada orang yang bertakwa. Ini jelas. Jadi Allah beritahu kepada manusia, apa saja kita buat dasarnya mesti takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian salah seorang putera dia beritahu, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Qabil ini bila dia sudah dah sebengang, nampak amalan Habil yang diterima Tuhan, Qabil jadi marah, membuak-buak. Dia kata, aku akan bunuh engkau. Dia terus ugut adik dia, aku akan bunuh engkau, I will kill you. Jadi adik dia kata, walaupun awak ulur tangan untuk bunuh saya, aku takkan ulur tangan aku untuk bunuh engkau. Dia kata, aku takkan buat whatever. Kalau jahat ini you buat jahat, I tak mesti balas dengan jahat. Tak apa, aku ada Allah. Dia kata, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut. Aku takut kepada Tuhan yang memiliki semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Itu je. Dia kata tak apa, judgment ada. Allah akan bagi judgment. Maksudnya, aku mahu engkau datang dengan dosa engkau ini, dan engkau datang dengan kesalahan-kesalahan engkau ini, di akhirat kelak nescaya engkau akan tergolong dalam golongan ahli neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Dia kata demikian itu balasan bagi orang yang buat salah. Kiranya Habil bagi tazkirah dekat Qabil, kau janganlah buat kasar, kau janganlah bunuh, kau janganlah buat kezaliman, nanti kau kena humban dalam neraka. Sudahlah tu. Tak. Dia ada orang, dia tengah marah, kita bagi nasihat, dia tak peduli, tak kisah. Dia kata sikit-sikit tazkirah, sikit-sikit tazkirah, sikit-sikit ingat orang, sikit-sikit kubur, mati. Ada orang rimas tu. Dia ada geng-geng yang rimas, cerita akhirat, neraka dia serimas. Dia bangun di jalan, dia kata, apa geng ni surau ni, tak cerita lain. Surga, neraka kan. Tazkirah. Dia jadi macam tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Disebabkan kemarahan, nafsu mengatasi kewarasan, lalu dia bertindak bunuh juga adik dia. Bunuh juga. Dia ambil batu, dia hempak kepala adik dia, mati adik dia. Lepas mati adik dia, fasbaha minal khasirin. Dia baru perasan dia tergolong dalam golongan orang yang rugi, telah merugikan diri. Kita perkataan al-khusr dalam Quran ni banyak kali kita akan jumpa. Tak payah dah. Kita biasa baca surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dia kata al-khusr kan? Kha sin ra. Perkataan khusr dalam Quran ini ada dalam 3 bentuk. Satu khusr, kha sin ra, berapa huruf? 3 huruf. Keduanya khasara, kha sin ra alif. Khasara, kha sin alif ra, berapa huruf? 4 huruf. Pertama tadi khusr, kha sin ra. Keduanya kha sin alif ra, kha sin alif ra, 4. Yang kedua. Yang ketiga khusran, kha sin ra alif nun, khusran. Ada 5 huruf. Bermula dengan 3, jadi 4, jadi 5. Maksudnya Allah nak beritahu, bermulanya kerugian hidup dalam kehidupan manusia ini. Ada orang dia memang rugi itu rugi yang macam orang lain rugi. Ada orang yang dia memang suka rugikan diri dia. Ada orang memang dia duduk dalam kawah kerugian, dia tak mau keluar dah. So fa asbaha minal khasirin. Dia termasuk dalam golongan orang yang berada dalam kawah kerugian. Dia rugi habis. Sebab dia melakukan satu perkara, membunuh.
Ini yang malaikat sebut masa Nabi Adam alaihi salam dijadikan. Malaikat beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Hei Tuhan, Engkau nak jadikan manusia yang bakal menumpahkan darah, bakal berhentakan, bakal bergaduh, bakal bertikaman, bakal bunuh-membunuh antara satu sama lain, bakal menumpahkan darah, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih memuji Engkau. Tak cukup kah? Malaikat tanya, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu kalian tak tahu. Allah bagi tahu kat malaikat. Maka benarlah persoalan malaikat. Berlakunya pertumpahan darah yang pertama dalam sejarah kemanusiaan. Pembunuhan berlaku kerana perempuan. Manusia ini 3 ter. Dia jadi huru hara, harta, tahta, wanita. Huru hara tak tentu arah. Ya. Fasbaha minal khasirin. Sekarang adik dia dah mati. Dia tak nak buat apa, duduk temunggung. Tak apa-apa. Allah hantar 2 ekor burung gagak. Itu yang Allah Ta'ala sebut, fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriya kayfa yuwari saw'ata akhi. Qala ya wailata ajastu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Lalu Allah hantar 2 ekor burung gagak. 2 gagak tu bergaduh, seekor mati. Yang mati itu ditanam oleh kawan dia, digali lubang dia tanam. Gagak ni di antara binatang yang pandai. Sampai sekarang National Geographic buat kajian. Tuan-tuan ingat cerita lawak ke? Dia jumpa air dalam botol, lepas tu dia masukkan batu, air naik, dia minum. Memang dia cerdik, memang dia pandai. So dia pun gali lubang, dia tanam kawan dia, dia terbang pergi. Qabil tengok apa yang burung tu buat. Dia kata, alangkah ruginya aku, tak boleh buat seperti mana burung gagak tu buat. Aku tak boleh fikir seperti mana burung tu fikir. Ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawat akhi fa asbaha minan nadimin. Tuhan nak mengajar manusia ni, you rasa pandai sangat ke dalam hidup ni? Banyak perkara yang manusia belajar daripada alam. Orang tua-tua kita pun sebut, ikut resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Betul kan? Dia tak suruh ikut resmi musang mungkin ke, ikut resmi durian ke, ikut resmi padi. Dia semakin berisi, semakin tunduk. Semakin awak ada ilmu, semakin rasa rendah diri. So nak beritahu manusia tengok pada alam belajar. Tuan-tuan ingat kapal terbang tu manusia buat tengok apa? Tengok burung. Tengok kereta api, manusia buat kereta api, tengok apa? Daripada binatang, daripada serangga juga. Tengok ombak kapal selam, tengok apa? Ikan paus. Semua ni manusia belajar daripada alam. Sebab itu Allah selalu beritahu manusia, lihat dan cerap, lihat, cerap. Ambil mesej-mesej daripada alam semesta, belajar. So manusia sentiasa perlu merasakan bahawa dia terlalu kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kisah Nabi Adam dan kisah Nabi, 2 putera Nabi Allah Adam alaihi assalam. So setelah itu kita pergi pula kepada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. So berlakulah dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Menariknya kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim adalah di antara nabi yang digelar sebagai ulul azm, di antara nabi-nabi yang terpilih dan ada banyak kelebihan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ni Allah sebut sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Khalilullah Ibrahim. Ittakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim ni sebagai Khalil. Khalil dia asal perkataan khullah. Khullah, bukan kola. Khullah. Khalam ada ta marbuta, lam tu ada sabdu. Khullah. Khullah bermakna imtila'ul qalbi bil mahabbah. Khullah maksudnya syarat dan penuhnya rasa kasih sayang Allah ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Allah sangat sayang ke Allah Nabi Ibrahim AS. Ya.
Nabi Muhammad pun sebut, ana ashbah bi Ibrahim alaihissalam, aku paling serupa dengan Ibrahim. Nabi Muhammad sebut. So Nabi Muhammad kata aku paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. So Nabi Ibrahim, sebab itu dalam selawat pun kita baca kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita kata, wahai Tuhan, selawat dan salam kesejahteraan ke atas Nabi Ibrahim seperti mana yang kau berikan ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berilah kepujian kedudukan tinggi seperti mana kau beri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. So Nabi Ibrahim ada kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada bersusul galur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila sebut selawat tu, selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dia, kita kalau makan rambutan manis, bila kita beli rambutan manis, kita akan sebut rambutan ini manis seperti gula atau gula itu manis seperti rambutan. Kalau ada orang kata gula itu manis macam rambutan, memang boleh nak kata apa. Besok cakap rambutan ini manis seperti gula. So kita minta kelebihan yang Allah berikan ke atas Nabi Muhammad tidak kurang, malahan lebih seperti mana Allah berikan ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca Al-Quran, surah Al-Baqarah, terutamanya surah Al-Baqarah, kalau baca surah Al-Baqarah sampai 100 ayat 124, bermula bila start sebut nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ini khusus dalam surah Al-Baqarah sahaja. Bila Allah sebut Ibrahim, bila sebut Ibrahim, tulisan Ibrahim kalau tengok betul-betul, lafaz atau kalimah Ibrahim ditulis tanpa ya. Alif, ba, ra, ha, ada tanda panjang, lepas tu mim. Dia tak ada tanda titik pun. Perasan atau tak perasan? Selama-selama kita baca Quran, surah Al-Baqarah, kalau him, patutnya ada ha, ya, mim. Him, tapi mana ada ya? Dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, nama Nabi Ibrahim alaihissalam ditulis tanpa ya. Tak ada. Dalam surah lain ada disebut ada ya. Alif, ba, ra, alif, lepas tu ha, ya, mim. Tapi dalam surah Al-Baqarah tak ada. Dia ada tanda macam tanda cacing kecil saja dekat antara ha dengan mim. Itu bermaksud bahawa dia boleh baca dengan bacaan lain. Boleh baca Ibrahim, boleh baca Ibrahim. Kalau di imam dia baca wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin Ibrahim. Jangan pula tuan-tuan marah. Ini baca apa ni Ibrahim. So ada riwayat lain baca Ibrahim. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pula nak baca Ibrahim? Kenapa nak baca Ibrahim? Kita semua tahu surah Al-Baqarah ini surah yang diturunkan di Madinah. Di Madinah. Satu-satunya surah yang turun mengambil masa yang begitu panjang, hampir 10 tahun nak habis turun surah Al-Baqarah. 286 ayat, mengambil masa hampir 10 tahun. Tu, dan masa surah Al-Baqarah turun di Madinah. Di Madinah ini ada Yahudi atau tidak? Ada Yahudi. Berbeza di Mekah. Di Madinah ada Yahudi. Jadi bila Nabi Muhammad SAW membaca Ibrahim sekali, membaca Ibrahim sekali, jadi faham tak Yahudi itu? Dalam kitab, dalam Quran pun sebut Ibrahim, disebut juga Ibrahim. Tapi dalam Quran disebut wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi Nabi baca walakin hanifan, seorang yang cenderung kepada agama hanif. Jadi Islam, bila Al-Quran turun, dia tidak turun untuk membetulkan orang Islam semata-mata, tetapi dalam masa yang sama Al-Quran turun untuk membetulkan juga orang yang telah terseleweng dengan agama samawi yang sebelum-sebelumnya.
Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah seorang Nabi yang telah melalui pelbagai ujian dan juga cabaran. Daripada awal-awal lagi, saya sukalah kisah Nabi Ibrahim ni. Saya cerita boleh panjang, 3-4 jam pun saya boleh cerita. Sebab memang saya buat kajian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa saya punya first degree, saya buat research mengenai the argumentation of Prophet Ibrahim alaihissalam in the Holy Quran. Hujaj Ibrahim alaihissalam fil Quran al-Karim. Saya buat kajian. Sebab saya minat, sebab di antara sebab saya masuk Islam pun selepas saya dengar dan saya membaca kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya dapat dah higher marks masa saya submit saya punya project paper tu. Rektor dia bagi saya dapat pujian dan dia setuju untuk saya punya project paper tu diangkat jadi masters. Tapi disebabkan saya nak balik, saya balik lah. Dah 5 tahun duduk Jordan, tak jumpa nasi lemak, nak balik. Tak jumpa nasi lemak, tak jumpa roti canai, nak balik. So saya buat kajian dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Awal-awal lagi Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ujian. Ayah dia beri amaran, kata, wahai Ibrahim, kalau engkau tak berhenti, aku akan terjam engkau. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Nabi Ibrahim, ayah dia nama Azar. Azar ini kerja buat berhala, dan dia buat berhala, dia bentukkan berhala, dia bagi Ibrahim pergi jual. So Nabi Ibrahim bawalah beberapa bentuk berhala, bawa untuk dijual. Masa dia nak jual, dia kata, belilah berhala tak boleh makan, tak boleh minum. Belilah berhala yang tak boleh tengok. Belilah berhala tak boleh dengar. Belilah berhala yang tak boleh buat apa-apa. Agak-agaknya ada orang beli tak? Tak ada orang beli lah. Cara dia market benda tu memang jujur pun. Kan, jujur. Lepas tu ada kalanya dia bawa berhala tu tempat orang ramai, cuaca tengah panas. Panas hari ni, dia bagi air. Ni air, minum. Minum. Apa tak minum? Panas kan, minum lah. Jadi penyembah-penyembah berhala melihat Nabi Ibrahim punya perbuatan tu, dia jadi marah. Jadi marah. Sebab itu dia orang direct boleh beritahu bahawa Ibrahim lah yang pecahkan berhala dan rumah berhala. Siapa punya kerja pecahkan berhala-berhala kita dan rumah berhala ni? Bila Namrud tanya siapa buat, dia orang kata Ibrahim. So Ibrahim yang tak suka dengan Tuhan kita. Jadi itu cabaran. So Nabi Ibrahim alaihissalam bila dengan Namrud campak Nabi Ibrahim dalam api. Campak dalam api. Allah Ta'ala perintahkan, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan Nabi, wahai api, jadilah kau sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Sebab hujan Nabi Ibrahim AS kepada kaum dia, uffil lakum lima ta'buduna min dunillah. Cukuplah apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim nak buktikan bahawa berhala itu mustahil jadi Tuhan. Berhala mustahil jadi Tuhan. Kau buat letak berbilang-bilang dalam rumah berhala itu. Pecahkan semua berhala kecil, tinggalkan satu berhala besar. Bila Namrud panggil, kau punya kerja pecahkan semua berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami ni, kau punya kerja ke Ibrahim? Dia kata, masa yang kecil semua kena pecah, yang besar tu ada. Cuba tanya kat dia. Namrud tengok Ibrahim, tengok berhala. Tengok Ibrahim, tengok berhala. Macam mana aku nak tanya ni? Kalau aku tanya kau, kata aku tak pandai pula. Tak boleh tanya. Dia kata, macam mana aku nak tanya dia? Dia tak boleh cakap, dia tak boleh dengar, dia tak boleh gerak. Lepas tu mungkin dia buat apa, ada kapak dekat dia, dia gerak pun tak boleh. Dia dari dulu sampai sekarang kat situ. Siapa yang punya kenyataan? Namrud punya kenyataan. Namrud sendiri describe Tuhan dia tu adalah sangat lemah. Ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh tengok, ada mulut tak boleh cakap, ada kaki tak boleh jalan, ada tangan tak boleh hayun. Macam mana ni? Namrud sendiri yang beritahu Tuhan dia itu adalah pasif, tak boleh buat apa-apa. So bila Namrud beri kenyataan yang jujur tanpa prejudice, Nabi Ibrahim kata, dan kau tahu dia tak boleh buat apa-apa, kau sembah dia buat apa? Wah, itu sangat logik. Di khalayak ramai soalan ditanya, tak boleh jawab. Namrud pun kedip-kedip. Macam mana aku nak jawab? Aku kena macam mana nak jawab? Macam jawab. Tangkap Ibrahim bakar. Tak ada kena-mengena pun dengan hujah tadi. Ada relate tak apa-apa? Kalau hujah ini kalah, salah seorang akan dihukum, tak ada any contract. Tak ada kan? Apa kena-mengena kalah berhujah dengan bakar? Tapi nak buat macam mana, dia raja.
Begitulah tradisi orang besar-besar. Dia boleh bercakap sebahu dia. Orang kecil bila bercakap, habis kuat dibicarakan. Itulah dia contoh. Cuba cakap lebih sikit, kena siasat. Senyap je lah. Saya ikut mazhab pengurusi senyap, saya senyap. Dr. Sazani lebih pada research, mengikut research, mengikut kajian. Letih juga orang nak apa ni, nak cari jalan untuk menyalahkan lah. Jadi begitulah. Sejarah, betul Pak Hamka kata, sejarah barangkali memang sejarah itu tidak berulang, tetapi watak-watak yang ada dalam sejarah itu dia selalu berulang, kan? So, Namrud dan Ibrahim. So, Nabi Ibrahim dibakar, dicampak dalam api. Allah perintahkan api, hei api, jangan bakar. Pertama, kan? So, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Allah Ibrahim AS. Api yang sifatnya membakar, tidak membakar. So, selepas itu Nabi Ibrahim keluar daripada Iraq menuju ke Palestin. Dia pun berkahwin dengan Sarah, dia berhijrah pergi ke Palestin. Dalam perjalanan dia pergi ke Palestin, sampai di Palestin, daripada Palestin pergi ke, dari Iraq, daripada Iraq pergi ke Mesir, pergi Mesir. Iraq pergi Mesir dulu, jauh dulu dia jalan Iraq pergi Mesir. Tapi Mesir, di Mesir yang Sarah ini cuba digoda oleh Raja Mesir. Sebab mengikut riwayat kata kamula minar rijali kathir walam yakumul min nisa illa thalatha wa arba'ah. Lelaki ramai yang segak-segak handsome, tetapi yang betul-betul jelitawan, yang betul-betul cantik, sangat-sangat jelita, 3 ke 4 orang ada Nabi sebut. Hawa, Maryam, Asia dan juga Sarah. So Sarah ini sangat cantik. Jadi Raja Mesir tengok sangat tertawan. Tiap kali Raja Mesir nak kacau, Allah gantikan Sarah dengan wanita lain, dengan rupa yang lain, dengan syaitan, dengan jin dan sebagainya. Ada banyak riwayat. Jadi disebabkan tengok Sarah ni seorang-seorang pembesar Mesir, dia hadiahkan seorang wanita daripada istana untuk jadi pembantu bagi Sarah. Itulah dia hajar. Mengikut pandangan ahli kitab ataupun Old Testament, pendeta, mereka kata siapa perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Sarah adalah seorang perempuan yang tidak ada harga nilai diri. Dia cuba burukkan Sarah, disuruh buruk-burukkan Hajar. Tapi bagi kita mengikut riwayat adalah Hajar daripada wanita bangsawan yang ada nama, ada berketurunan. So dihadiahkan kepada Sarah. Bila Sarah bawa, Sarah ikut dengan Sarah, Hajar ikut Sarah berjalan. Nabi Ibrahim pun ada. Pada ketika itu Sarah sudah menjangkau usia 90 tahun. Sarah sendiri sudah 90 tahun. Dan sampai saat itu Sarah tidak dapat melahirkan zuriat. Tak beranak lagi, tak dapat bagi. Sebab itu Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Dalam surah Al-Qad, dalam surah Safat, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan, kurniakan aku anak yang soleh. Selalu dia berdoa. Dia, Nabi Ibrahim ini A+. Semua ujian Tuhan A+. Campak dalam api, bapa dia halal, semua A+. Dia punya performance memang A+. Memang tak ada doubt langsung. Tapi dalam hati dia cakap, dia kata, aku tak ada zuriat, Dia cakap. Dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Itu Sarah pula kata, aku mudah turun. Sekali tengok Hajar hadir dalam kehidupan mereka. Sarah kata, bang, tak cantik berjalan dengan seorang perempuan yang tidak ada hubungan. Apa kata bang kahwin saja dengan Hajar. Mana tahu dikurniakan zuriat. Nak cari Sarah macam tu susah. Lelaki laju faham. Sebab tu memang laju dia faham. Tapi Sarah ada reason kenapa Sarah offer dekat Ibrahim Hajar tu, sebab tak ada zuriat dia.
Reason tu strong lah, syariat pun ada reason tu. So dia kata, abang kan nak kahwin dengan Sarah, dengan Hajar, silakan. Mana tahu dapat zuriat. Saya pun dah berumur, dah it's very impossible. Nabi Ibrahim terima cadangan kahwin. Dalam setahun dapat zuriat. Diberikan anak itu nama putera sulung. Walaupun daripada isteri kedua, putera itu sulung lah. Diberikan nama Ismail. Ismail gabungan dua kalimah. Sami'a Allahu du'aahu. Doa yang telah diperkenan Tuhan. Itulah maksud bagi nama Ismail. Ismail maksudnya doa yang telah dikabulkan oleh Allah atau doa yang telah didengar oleh Allah. Ismail. Happy tak suami ni? Happy lah, dapat anak, happy. Tapi disebabkan tidak berapa tenteram. Seorang perempuan ada dua orang isteri yang sudah ada cahaya mata dan isteri yang tak ada cahaya mata. Barangkali tumpah lebih sikit perhatian pada isteri yang ada cahaya mata. So tidak berapa cantik. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS hantar Hajar dengan Ismail ke suatu lembah yang kering kontang. Itu Nabi Ibrahim sebut, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhan, ini selepas ditinggalkan anak dan isi lembah, dia berdoa tu hujung sikit dengan penuh sebab dan penuh hibur sebab tinggalkan anak dan isteri. Bila Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang kering kontang dengan sedikit air dan sedikit bekalan, masa Nabi Ibrahim nak tinggalkan, Hajar pegang jubah suami dia, Dia pegang jubah suami dia. Itu memang hak isteri lah. Aku ni kau patut jaga kau tinggalkan aku kat tengah padang pasir ni, apa hal? Ibrahim, kau tinggalkan aku ni atas kemahuan engkau atau atas kehendak Tuhan atau perintah Tuhan? Hajar tanya kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab, atas kehendak Allah, atas perintah Tuhan. Pap, Hajar lepas. Hajar kata, kalau begitu idzan lan yudayya'ana Allah. Kalau itu keadaannya Ibrahim, Allah tidak akan sia-siakan kami. Ditinggalkan. Nabi Ibrahim pun jalan. Itu yang sampai dekat satu tempat, Nabi Ibrahim angkat tangan berdoa, Rabbi, wahai Tuhan, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku tinggalkan mereka di sebuah lembah yang kering kontang, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada air, apa pun tak ada, disebab perintah Engkau. Rabbana taqabbal du'a. Tuhan, tolong terima doa aku ni, jangan biarkan mereka. Tuhan, tolong terima doa aku, jangan biarkan mereka di sisi rumah Engkau. Sebab dia kan muharram, inda baitikal muharram, diriwayatkan sudah ada tapak Kaabah yang dibina oleh para malaikat. Baik, Hajar dengan Ismail tinggallah di situ. Bekalan semakin habis, air pun sudah habis, badan si ibu pun sudah kering, sudah tidak ada susu untuk disusukan anak yang masih dalam dakapan. Selang beberapa hari, budak itu kelaparan yang sangat, menangis tak berhenti-henti. Si ibu berlari ke kanan dan ke kiri, tidak keruan mencari kalau ada sumber-sumber air, kalau ada dagangan yang lalu di situ, bolehlah tumpang tuah. Jadi Hajar lari di antara Safa dan Marwah. Bukannya Safa Marwah sekarang kita ni dengan aircon, dengan marmar, boleh minum air Zam-Zam. Itu memang batu, semata-mata batu. Ibu, tuan-tuan, beza. Ibu ni dia sanggup mati sebelum tengok anak dia mati kelaparan. Itu perasaan ibu. Lari Hajar kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, lari. Sehinggalah bila Nabi Ismail alaihissalam menghentak-hentakkan kaki ke atas bumi, terpancutlah keluar air mata daripada kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Budak lapar, hentak kuat mana? Kuat ke dia hentak sampai pecah bumi keluar air? Logik tak logik? Bagi manusia memanglah tak logik. Nama pun manusia. Superman ada percaya pula. Dia yang tu logik tak logik, logik tak logik. Di sebalik hentakan kaki Ismail ada cerita. Yang datang libas tempat tu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang datang, dia hayu keluar air. Kaum budak tu hentak kaki. Ada riwayat sebut Ismail, Nabi Malaikat Jibril yang datang, keluar air. Ibu berlari tengok air terpancut keluar. Tuhan kan tak sia-sia kan, kumpul air, disebut zam.
kita je tambah Zam-Zam ala Kazam. Lepek tak ada kerja. Lepas tu terbang ketika. Zam maksudnya kumpul, himpun. Itu nak maksud zam. Ulama sebut, contoh Imam Tabari, Fakhruddin Razi, mereka semua sebut sekiranya ibu Ismail tidak menghimpun air itu, saya akan ada satu lagi lembah sungai Nil di tengah-tengah kota Mekah. Itu sebab itu air itu semua takung, ibu ayah boleh ambil bawa balik, air itu dia penuh barakah. Jadi Ismail pun membesarlah di Mekah. Sekarang Mekah sudah jadi subur, sekarang Mekah sudah jadi aman, sekarang Mekah sudah menjadi tempat persinggahan para pedagang, sekarang Mekah ni sudah menjadi tempat, sudah ada aktiviti. Bila ada air, pedagang-pedagang lalu mesti tunggu turun ambil. Tempat tu Ismail dengan Hajar punya. Nak ambil air butter trade lah. You give something, I give you water. So semarak tak semarak, Ismail pun membesar. Tapi dalam sepanjang itu, bila masa Nabi Ibrahim datang berkunjung anak dan isteri dia, adakah Nabi Ibrahim tak datang tengok langsung? Tak, Nabi Ibrahim setiap bulan boleh kerap Nabi Ibrahim berulang-alik berkunjung ke rumah Ismail dan Hajar untuk melihat dan berkunjung dan juga menziarahi anak dan isteri dia. Mana boleh tinggal anak isteri lama tak datang tengok? Itu adalah akan menjadi keaiban pada diri seorang rasul. Diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim AS datang berkunjung, dan ada satu riwayat sebut Nabi Ibrahim AS dikurniakan buruk yang Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad naik tu, dibekalkan untuk Nabi Ibrahim untuk berkunjung ke rumah Hajar. Dia kan Khalilullah, awal-awal lagi letak dia tu kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Allah boleh bagi, api pun tak bakar tuan-tuan. Ini pula nak bagi buruk, apa ada masalah? Apa ada masalah? So Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membesar. So Nabi bila dah besar, kini tiba masanya untuk mereka membesarkan dan juga membetulkan, mengangkat Kaabah, tembok Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu minal qawa'idi wal baiti Ismail rabbana taqabbal. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama membina Kaabah, membesarkan Kaabah. Sebab itu kita tahu di tepi Kaabah itu ada nama apa? Hijr Ismail itu bilik kan. Lepas tu maqam Ibrahim kan. Makam Ibrahim maksud dia adalah tempat Nabi Ibrahim berdiri. Untuk apa dia berdiri kat situ? Untuk tengok angle Kaabah. Yang orang kita pergi sapu dengan serban, sapu dengan tu, sapu dengan ini, bawa balik, saya pun tak tahu kenapa. Kalau nak sapu di tempat tu kat bawah, tapak kaki tu dia lindung sebab tempat tu dah terbenam. Baik. So Nabi Ibrahim alaihi salam tengah buat. Masa tu Nabi Ismail sudah sampai umur 13 ke 14 tahun. Itu yang disebut falamma balagha ma'ahu sa'ya. Apabila Nabi Ismail sudah sampai umur boleh bekerja dengan bapa dia, as-sa'ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Pak Hamka kata, umur itu umur yang dia sudah boleh membantu ayah dia dalam kerja-kerja asas. Umur yang dia sudah boleh memahami arahan-arahan ayah dia dan boleh mengambil tanggungjawab kerja-kerja ayah dia. Dan dia umur itu umur yang rapat dengan ayah. Kalau siapa yang 14-15 tahun dengan ayah masa ada dulu, kalau ingat, kalau masa tu kita suka ikut ayah pergi makan roti canai, pergi tangkap burung, pergi mancing ikan, tebas. Kita suka ikut ayah. Tak tahulah, memang seronok ikut ayah ni. Ikut mak seronok juga, tapi ikut ayah ni dia jadi, kita jadi gentleman sikit. Kita diajar kerja-kerja kasar sikit. Kita rasa seronok. Sama feeling. Ya. So masa tu dia tengah seronok tu, datang mimpi suruh sembelih. Tengah bina Kaabah ni, tengah boleh seronok ni. Satu-satunya putera yang Tuhan bagi. Ketika Nabi Allah Ibrahim AS umur 90 tahun dan umur Nabi Ibrahim 92 ke 96 tahun mengikut riwayat, dikurniakan Nabi Ismail ni. Datang perintah suruh sembelih. Ya, dia kata qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anak, ayah lihat dalam mimpi sesungguhnya ayah menyembelih kamu. Apa pandangan?
What is your opinion? Fanzur madza tara. Satu. Keduanya, mengikut riwayat, Nabi Allah Ibrahim AS 3 hari berturut-turut mimpi. 3 days. Tadi mimpi, dia kata tipu kot mimpi ni, mainan syaitan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Besok mimpi lagi. Auzubillah minasyaitan, tak betul. Hari ketiga mimpi lagi. Dia kata ini bukan lagi mainan syaitan, adalah perintah. Sebab Nabi-Nabi ini mimpi mereka juga wahyu. So dia kata tak boleh, kena laksanakan. Itu yang dia beritahu dekat Ismail. Ayah lihat ayah sembelih kamu, apa pandangan? Anak terjawab, wahai ayah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Qala ya abati fa'al. Tanpa berlengah, dia terus beritahu, wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan. Nescaya ayah anda akan dapati saya ini tergolong dalam golongan orang yang sabar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya. Pada masa tu Nabi Ibrahim alaihissalam menerimalah pandangan. Dia dalam ayat ini ada beberapa perbahasan. Pertamanya tara dengan tura. Mada tara, mada tura. Mengikut riwayat lain, qiraat lain. Mada tara, mada tura. Mada tara, apa pendapat kau? Mada tura, apa cadangan? Kemudian qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allah minas sabirin. Contohnya Imam Muhammad Tahir Ibnu Ashur, dia beritahu insya'allah minas sabirin. Ini satu benda yang sangat menarik. Dia, siapa yang beritahu? Ismail yang beritahu, betul tak? Ismail beritahu, ayah, sembelihlah, ayah akan dapati saya ni seorang yang sabar, betul? Siapa yang beritahu? Ismail yang beritahu. Sekarang siapa yang sabar? Ismail ke Ibrahim? Siapa yang sabar? Ismail ke Ibrahim? Dua-dua lah sabar. Dua-dua kena sabar, betul tak? Yang nak laksanakan kena sabar, yang kena pun kena sabar, dua-dua kena sabar. Tapi antara dua tu siapa yang kena sabar lebih? Ibrahim, dia dapat anak baru seorang tu. Ismail dia tak ada feeling kehilangan kekasih. Dia kehilangan cahaya mata yang kena sembelih dengan tangan sendiri ni. Dia beza. Lain. So Nabi, cuma Ismail beritahu satajiduni insya'allah minas sabirin. Ayah akan dapati aku sabar, aku golongan orang sabar. Ibnu Ashur sebut, dia beritahu begini, dengan ungkapan demikian Nabi Ismail nak beritahu, wahai Tuhan, dengan kesabaran aku ini engkau redha ke atas bapa aku Ibrahim tu. Faham tak? Faham? Kesabaran aku ini wahai Tuhan, hendaknya engkau sayang lagi bapa aku. Faham? Tak faham lagi? Betul tak? Anak kita jadi anak yang baik akan menambahkan lagi kasih sayang Tuhan kepada ibu dan ayah. Faham? So itu yang dia beritahu, satajiduni insya'allah minas sabirin. Dengan sabarnya Ismail nak beritahu, dengan kesabaran aku ni wahai Tuhan, hendaknya engkau redha kepada bapa aku. Dan dia sanggup menyembelih aku ni. Nampak? So hebatnya seorang anak. Itu yang Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ke satu tempat yang jauh, dan dia beritahu kepada isteri dia nak bawa untuk dikorbankan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kedua-dua telah menyerah diri kepada Allah, dibaringkan Nabi Ismail itu jabin. Mula-mula macam ni. Dia kata, ayah, terbalikkan, supaya ayah tak berpatah hati atau tak berbolak hati bila tengok wajah aku sebelum sembelih. Pusing kan? Nah, tallahu lil jabin. Ini jabin kan? Jabin tu tak bawah. Masa dia nak angkat, dia nak ayun, wa nadainahu ayya Ibrahim. Baru dia nak ayun, kami panggil, kami seru, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah panggil, kau telah benarkan mimpi kau wahai Ibrahim. Ini adalah satu ujian ke atas engkau wahai Ibrahim, dan kami telah memberi engkau balasan yang sangat luar biasa. Kadzalika
najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah beritahu ini satu ujian yang sangat besar. Bukan senang untuk mengorbankan darah daging. Bukan tuan-tuan baca ke dalam kisah Puteri Gunung Ledang tu? Atau tuan-tuan dah tak baca dah, tak minat dah baca novel? Tu dalam cerita Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang letak syarat kepada Sultan. 7 dulang. Kak Su tak ingat? 7 dulang apa? Lepas tu jembatan kan? Dia sebut jembatan mas, betul? Satu permintaan saja daripada Puteri Gunung Ledang, Sultan murka. Apa dia? Satu mangkuk anak daging, betul? Satu mangkuk anak daging, satu mangkuk darah anak raja. Yang tu dia cakap apa? Yang tu tak boleh. Yang lain semua dia boleh. Bila kena darah daging dia kata tak boleh. Yang lain semua kau nak ambil mana? Kau kata boleh tu. Sebab itu bila sampai darah daging lain. Satu ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan dengan seekor kibas yang hebat. Tuhan ganti, Tuhan bagi. Wa taraknahu alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Jadilah ia sebagai satu ikutan. Selepas itu malaikat datang jumpa Sarah. Ni cerita Sarah tinggal lama dah ni. Dr. Sazani, what happened to Sarah? Kita tahu juga. Ini bukan cerita anda itu takdirnya. Dahlah saya dah menyampah dia drama. Sebab saya nak perempuan ramai, kadang layan budak-budak ni duduk saja nak participate kan. Sarah pula didatangi 2 malaikat. Beritahu Sarah, ni masa Sarah dah umur 96 lebih dah. Sarah, kami datang bawa berita kepada engkau. Sarah kata apa? Engkau tak lama lagi akan mengandung. Agak-agaknya apa respon Sarah? Sarah iya, di Quran sebutkan fasakkat wajha faqalat inni ajuzun hakim. Saya cuba gambarkan macam mana Sarah agaknya ni. Dia tepuk muka dia macam tu kan. Mana mungkin? Tak boleh. Aku ni dari biologi ni saya tak boleh pregnant dah. Apa punya cerita merepek ni? Macam tu. Terkejut Sarah. Aku ni ini ajuzun hakim. Aku ni perempuan tua lah. Hakim itu dia dari sudut biologi tak boleh mengandung, itu ya. Hakim tak boleh. Malaikat tanya, atak jabina min amrillah. Marah. Sarah, kau rasa Allah tak boleh buat ke? Adakah benda ni mustahil bagi Tuhan? Sarah diam. Sarah pun diam. Lahirlah Ishaq. Wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Yaqub ada 12 orang putera. So begitulah berkembangnya anak pinak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim digelar dengan Abul Anbiya, ayah bapa bagi seluruh Nabi dan Rasul. So ibu ayah yang saya kasih sekalian, rentetan daripada itu pula sebagian syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibawa masuk dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digelar sebagai, dalam kalau kitab-kitab fiqh disebut asy-syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang diadaptasi ke dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah ibadah korban. Sunat tu salah satu sunnah Nabi Ibrahim, syariat Nabi Allah Ibrahim, sunat. Dalam Sahih Bukhari sebut ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu 80 sana.
ketika Nabi Ibrahim Qaddum, ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu 80 sanati bil Qaddum. Nabi Ibrahim berkhatan ketika umur 80 tahun dengan Qaddum. Dia macam Qaddum tu macam kacip pinang. So itulah syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila sebut Qaddum tu kacip pinang, ada orang kata Qaddum tu nama tempat. So kita seperti korang. Kadang ada orang boleh dibaiki, ada orang susah nak dibaiki. Ketegak kata orang. Orang Kepinan cakap ketegak. Ya, ketegak. Cakap tak ada Ustaz, tak ada, tak betul. Tak betul. Kitab mana? Aku dengar dulu ada Ustaz ceramah. Seperti kau lah. Jadi Nabi Ibrahim ada sunnah Nabi syariat, termasuklah korban. So dalam episod-episod yang saya cerita ini, kisah-kisah dalam Al-Quran dia adalah sumber inspirasi, kekuatan bagi saya dan ibu ayah. Kisah Nabi Allah Adam AS, 2 orang putera, adalah simbol kepada kejayaan ibu dan ayah dalam mengasuh anak-anak. Dia ada masanya kita mengasuh anak, dia akan jadi. Ada masanya kita mengasuh, kurang menjadi. Kita tak give up dan kita tidak meletakkan noktah pengakhir, tapi kita mesti terus berusaha. Dan kita mesti ada ikhtiar-ikhtiar yang lain. Dan menjadi tanggungjawab ibu ayah, amanah yang paling berharga Tuhan berikan kepada kita bukan wang ringgit, bukannya wang ringgit, pangkat dan jawatan, tetapi anak-anak. Dia beberapa yang diuji oleh Tuhan bukan kerana dengan pangkat, jawatan, kekuatan, kewangan, tetapi diuji dengan anak. Sebab itu al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya. Harta dan anak pinak itu adalah perhiasan dunia. Kadang-kadang disebut juga fitnah sebagai ujian bagi manusia. So kita kena cerdik, kita kena ada strategi, kita kena ada langkah-langkah yang disusun untuk memastikan anak-anak kita ni percaya dunia dan akhirat. Asuhan itu biarlah asuhan yang berbaloi, asuhan yang menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh Islam. Dalam dunia yang serba-serbi mengejar kepada grade, ya, so-called grade A+, C, kita suka anak kita masuk asrama. Dulu anak saya ramai dekat asrama. Lepas tu sampai satu stage saya kata no more asrama. Sebab saya renovate rumah saya, ada 8 bilik. Kemudian saya wujudkan environment rumah saya nak bagi keselesaan kepada anak-anak saya. In the end, anak-anak saya duduk asrama. Saya kata no point. Habis asrama, budak ni balik, habis SPM, dia masuk asasi, dia masuk universiti. Lepas balik universiti, dia sudah ada boyfriend. Ada orang masuk meminang, dia kahwin. So bila masa dia enjoy life dengan bapa dan mak dia, saya rasa saya kehilangan suasana. Saya nak suasana saya dengan anak-anak saya, keluarga saya. So for that reason, saya ambil langkah, cukuplah 3 orang duduk asrama. Kemudian tu 2 orang, yang ketiga pun bila dia dah halfway dekat asrama, dia kata, "Abah, saya nak balik." Tak nak. Saya kata, "Okay, come back, no problem." Apa tak marah pun. Kalau kau budak mau belajar, kalau kau budak nak berstudy, duduk asrama pun kau study, duduk rumah pun kau akan study. Dia bukan mesti dekat asrama saja nak kita akan study. Dia ada satu stigma pula, budak-budak ni susah nak jaga Ustaz, biarlah kat asrama dia disiplin. Seimbang lah. Balik asrama tengok dia tidur sampai pukul berapa. Disiplin apa? Dekat asrama dia boleh lipat dia punya selimut, baju semua dia kemas. Tengok rumah dia buat tak? Kalau kat asrama tu pinggan kena basuh, kat rumah lepas makan bibi basuh atau mak basuh. Kalau anak tu buat sendiri tak apalah, tapi bukan itu bukan pilihan untuk kita didik. Asrama ni satu ketika diwujudkan untuk orang anak-anak luar bandar. Oh, susah. Kau kaya kan tak nak pergi asrama apa? Biar anak orang susah, dia tak cukup nutrition dekat kampung tu, biar duduk asrama makan makanan cukup. Biar anak orang kampung pula jadi pandai, supaya kampung tu dapat dimajukan kelak. Keluarga yang susah tu dimajukan oleh anak-anak ni. Ini yang tak nak pergi asrama naik Lamborghini. Macam dah. Pandai hantar international school lah, hantar private school. Bukan tak ada, dia ada duit kan. Dia berebut dengan orang kampung buat apa? Tak faham? Tak faham sudah. You cannot delegate your responsibility to the school. Warden tak sama. Dah kapan kasih sayang anak duduk makan tengok mak ayah, tak sama tuan-tuan.
Tak sama. I am happy to having my kids with me dalam rumah. Walaupun rumah saya tak ada, saya boleh uruskan anak saya, tak ada masalah. Apa masalah? Jadi Tuhan nak beri saya pahala lebih, saya uruskan aja lah. Makan, minum, masak, apa semua. Okey, saya tak ada masalah. Cuma saya sampai sekarang tak pandai lipat kain, itu je. Sebab rumah saya tak ajar saya dulu. Saya try lipat, dia betulkan balik. Saya lipat-lipat, dia buka balik lipatan saya. Buka, tak betul. So, that lain insyaAllah saya no issue. So bagi saya, anak-anak tu biarlah membesar depan mata. Bagi saya lah. Tapi kalau tuan-tuan nak hantar ke sana, that's my point of opinion lah. I don't know you guys, masing-masing ada kebebasan untuk berfikir dan buat keputusan. Dan kita pun tak mau kalau hantar anak dekat sekolah asrama tu, you guys you feel you will be free. Anak dekat asrama, you boleh enjoy dengan suami, you pergi overseas lah, apalah, bagailah. Anak-anak dekat asrama. So itu pun tak betul juga, you punya pandangan. Berjalan, bawa anak-anak pergi berjalan. Jangan you nak honeymoon macam. Cukup-cukup lah honeymoon. Umur 50-60 tahun nak honeymoon lagi. So kasih sayang, saya suka apa yang disebut oleh Sayyidina Ali. Umur anak ini diberikan pada 3 bahagian, 1 hingga 7, 7 hingga 14, 14 hingga 21. 1 hingga 7 tahun kita banyak main dengan dia, kita banyak gurau, kita banyak main. Tapi saya tengok anak tu banyak gurau, banyak main dengan bibi kan? Anak nangis sikit bagi kat bibi, anak nangis sikit bagi bibi, bibi ambil, bibi ambil, bibi ambil. Because you are very professional, is it? So you don't want to take care of your kid, you don't have time kan? Anak berak basuh pun tak tahu berapa kali you basuh anak you. Yang semua bibi yang buat. So sebab anak tu tak ada sentuhan kasih sayang ibu dan ayah. In the end, anak tu tak tahu mak dia bibi ke yang ni seorang, don't know. Sebetul, anak-anak kita ni tak jadi yatim kerana mak ayah mati tau. Anak-anak kita jadi yatim sebab sibuk mak dan ayah. Believe or not, you guys are very busy. Sampai anak tu jadi balik, you nak tahu anak you dapat result A+, itu je you tahu. Macamlah kita dulu A+ macam. Anak saya pernah tanya, abang dulu dapat berapa A, bah? Adalah. Tapi abang tak ada banyak A pun, abang ada PhD, Profesor Madya, jangan main. Di situlah pula saya kena menang sikit. Tak boleh lah. So benda-benda macam ni saya fikir 1 hingga 7 tahun banyak main, diberikan nama yang baik, banyak bergurau. So dia nak masa dengan mak dan ayah. Anak saya umur 7 tahun, saya mandikan lagi anak saya ni. Pagi-pagi petang saya mandikan. Dia balik, anak saya Muhammad bagi tahu, dia kata, abah, kawan-kawan Muhammad mandi sendirilah, bah. Dia kata, no, you are my boy, abang mandikan. Selagi mana abang boleh mandikan, abang mandikan. Saya mandikan, saya pakaikan bedak, saya bersikatkan rambut. So what's your problem? So saya suka tengok kaki anak saya membesar. Saya suka tengok saiz kasut dia bertukar. Saya suka. Tak muat dah kasut ni, Muhammad dah besar rupanya. Oh, baju ni tak muat dah, Muhammad dah besar. Baju seluar ni dah pendek dah, Muhammad dah tinggi. So saya suka tengok dia membesar kan. So boleh anak berkurang, you can beritahu. Saya boleh bagi tahu saiz kaki anak saya seorang. You boleh bagi tahu tak? Kalau anak 5 orang, saya tahu saiz kaki anak saya seorang. You boleh beritahu tak saiz kaki anak you berapa orang? Ada 3 orang. You boleh beritahu tak saiz kaki masing-masing? That's a problem. So nak cakap apa lagi kalau saiz kaki anak pun tak tahu? Serial lah. Kita mesti balik kepada dunia yang lebih more real dan juga lebih berpijak di bumi yang nyata, responsible. Kita tidak mahu kelak anak kita ni kita senang-senang sebut jadi anak yang derhaka. Kau jangan jadi anak derhaka. Belum apa-apa lagi dah kita dah start guna anak derhaka. Tak boleh. So sebelum kita pergi kepada, jangan guna perkataan anak derhaka. Jangan pernah guna perkataan itu. Besar sangat kita punya ungkapan itu kepada anak-anak kita. So itu yang pertama lah. Yang keduanya, 7 hingga 14 tahun ajar dia ada tata susila, doa, jalan depan orang, bila orang tua bercakap, bahasa yang digunakan, ayat-ayat yang digunakan, responsible dia sedikit sebanyak. So bantu. Sebab itu saya suka kalau anak lelaki rapat dengan mak dan anak perempuan rapat dengan ayah. Anak lelaki rapat dengan mak, anak perempuan rapat dengan ayah.
Sebab anak perempuan rapat dengan anak, dia akan dapat kasih sayang seorang ayah, dan dia rasa ada lelaki yang protect dia. Dan anak perempuan ni, bila anak lelaki rapat dengan ibu, dia akan dapat rasa kasih seorang ibu. Dia akan dapat merasakan bagaimana nak menghormati seorang wanita. So dalam rumah, bila seorang suami berkelakuan baik dengan isteri, so anak-anak itu akan belajar. Satu hari nanti anak perempuan ni akan kata, alangkah baiknya sekiranya satu hari nanti aku dijodohkan seorang lelaki yang seperti ayah aku, yang sangat bertanggungjawab. Begitu juga ada anak lelaki akan lihat, ya Allah, baiknya mak aku ni, budi pekerti mak aku, ayah aku, mak aku ni Masya Allah. Wahai Tuhan, kalaulah aku ditemukan jodoh, biarlah seorang wanita seperti ibu aku yang seorang pengasih dan penyayang. So dia nampak. Dia kadang-kadang anak-anak perempuan ni dia tak nak berkahwin, tak nak cari jodoh, sebab dia jadi fobia. Sebab bapak ni seorang yang memang makan tebu kan, rasa bengis macam kau, marah, itu tak betul, ini tak betul. Jadi kaki memang kaki tempo. Jadi budak perempuan, anak perempuan dia tengok, dia akan rasa fobia dengan lelaki. Dan kita tidak mahu benda tu berlaku. Sebab itu 7 hingga 14 tahun itu mustahak. 14 hingga 21 tahun kita mesti membentuk kekuatan mereka, cara mereka berfikir, cara mereka buat keputusan, cara mereka terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. So ini 14 hingga ke 21 tahun. So saya doakan supaya ibu ayah semua dapat membesarkan anak-anak dengan cermat, dengan penuh rasa tanggungjawab. Mereka adalah amanah daripada Allah. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS melahirkan seorang anak, seorang putera, dan bagaimana kekuatan Nabi Allah Ibrahim AS adalah dengan mengasuh dan membetulkan anak dia. Dan kita pun mahu kekuatan tersebut dalam kehidupan kita ni. Mudah-mudahan kita dapat melahirkan lebih ramai anak-anak yang seimbang emosinya dalam tuntutan dunia dan akhirat. Jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang soleh dan solehah, seperti mana kita selalu baca dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, kurniakan daku isteri-isteri yang salehah, isteri yang baik, dan anak-anak yang baik, kan, penyejuk mata, qurrata a'yun, penyejuk mata. Imam Fakhruddin Ar-Razi disebut penyejuk mata, termasuklah Salih Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad, dia sebut qurrata a'yun, penyejuk mata ini ialah anak-anak kita mentaati perintah Allah sebelum kita suruh. Contoh, bila puan lalu dekat bilik anak tu, pintu bilik anak kita tak tutup rapat, terbuka sikit, di celah-celah pintu tu kita nampak anak kita sedang solat. How you feel? Sejuk mata kan? Sejuk hati tengok. Kita lalu depan bilik anak kita, kita dengar anak kita sedang baca Quran. Kita tak suruh pun. Ibu yang mengandung 10 bulan, ibu yang mengandung tu, apa perasaan dia? Mesti rasa sejuk. Dia rasa, Masya Allah, seronok dapat melahirkan anak yang sebegitu. So itu qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak-anak yang baik ini menjadi pemimpin besar pada masa akan datang, pemimpin utama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Terima kasih kepada sambutan yang luar biasa ni. Full house lah kita consider. Mudah-mudahan ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur panjang, jadi kita jumpa lagi. Begitulah. Ya, pergi pasar, beli kobis, ceramah saya dah habis. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.